Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik. Terima kasih kerana terus lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. Kita dah sampai ke bab 4. Kita dah sampai ke siri yang keempat. Dah melibatkan tajuk-tajuk yang seterusnya. Bila kita dah siap sebuah bila kita dah kumpul data, kita analisis, dapat interpretation daripada data itu, kemudian kita dapat keluarkan satu artikel. Maksudnya artikel yang dah ada analisis yang kita ambil daripada, ataupun kita buat analisis daripada data-data tadi, seterusnya kita dapat keluarkan artikel. Kita dah berhabis daripada 3 siri dah. Dan mula-mula sekali kita menulis artikel yang berdasarkan research question ataupun hypothesis. Kemudian kita dah buat artikel bersifat critical success factors, dan kita dah buat paper yang siri 3 tu ada 3, iaitu descriptive, preliminary study dan juga dengan need analysis. Untuk hari ini kita pergi yang di tengah-tengah. Biasanya dalam sebuah kajian orang kuantitatif atau kualitatif, dia ada jenis-jenis analisis dia. Bila orang kuantitatif ni sifat dia. Tapi ada 2 siri sebenarnya. Nanti siri yang kelima ni. Siri yang kelima kita ambil yang lagi berat, ataupun kita kata dia punya end objektif atau objektif besar adalah, contoh dia menghasilkan model. So model itu adalah objektif besar. So kita masuk dekat siri yang kelima. Untuk siri yang keempat ni, dia di tengah-tengah. Dia tengah-tengah ni. Jadi kita mulakan dua topik besar dia adalah kualitatif analisis dengan kuantitatif analisis. Jadi kita mulakan dengan kualitatif analisis ni. Kali ni memang banyak sikit dia punya judul artikel. Semoga semua dapat manfaat lah idea-idea ni. Kita mulakan yang pertama adalah topik kita, iaitu kita sambung 144. So hari ni dah pergi 145. 145 topik dia adalah Sustainable Social Responsibility and Sustainable Environmental Practice. Kat sini kita pakai 2 pillar dalam Sustainable Development, iaitu Social Responsibility dengan Environmental Practice. Baca balik semula dia punya keseluruhan title dia. Maaf. Sustainable Social Responsibility and Sustainable Environmental Practices. Titik 2 bertindih, the case of the Malaysia tourism industry. Topik dia baca ulang balik, Sustainable Social Responsibility and Sustainable Environmental Practice, titik 2 bertindih, the case of Malaysia tourism industry. Jadi outline dia adalah introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Jadi kita ambil yang pertama ni, kita nak bincangkan ada 2 perkara pillar tu, nak relate dengan case di Malaysia. Seterusnya paper yang kedua atau 146. So masih lagi dalam konteks kualitatif. Tadi kita bincang case study, yang ni pun masih lagi case study. Case study adalah kualitatif, strategi penyelidikan dalam kualitatif. Seterusnya 146, topik dia adalah Sustainable Developments in Malaysia Tourism Industry and Analysis of Case Study. Ini dah agak direct. Sustainable Developments in Malaysia Tourism Industry, titik 2 bertindih, and Analysis of Case Study. Jadi outline dia introduction, literature review, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Kita straight forward, kita terus je dah. Jadi 147 masih lagi dalam kualitatif, tapi kita tak guna case study dah, kita fokus pada action research pula. Ini dalam strategi penyelidikan dalam kualitatif yang lain pula. Jadi kita sustainable developments measurement item. Kadang-kadang kita tak fikir, padahal kita boleh letak perkataan measurement sebab kita memang ada item yang kita nak measure dalam sebuah kajian kita tu lah. Jadi topik tu kita boleh buat jadi sustainable developments measurement system, titik 2 bertindih, and action research study from design to evaluation. Baca lagi. Sedap ni title dia. Sustainable developments measurement item, titik 2 bertindih, and action research study from design to evaluations. Dia punya outline dia introduction, literature review, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Kita tengok pula yang artikel seterusnya yang dah ke 148. Analyzing the impact of sustainable development system. Kita kat sini ada sustainable development system, ada perkataan system belakang development tu, and new conceptualization of system use. Dia mati kat situ je. Jadi dia agak straightforward lah dia punya title. Baca ulang balik tajuk dia, analyzing the impact of sustainable development system and new conceptualization of system use.
Okey, kemudian outline dia intro, literature review, methodology ataupun research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, kita masih lagi dalam kualitatif. Artikel berikutnya adalah berkaitan dengan, okey, kita boleh buat ayat soal pula kali ini. Okey. Can sustainable development impact on sustainable performance? A scenario from Malaysia. Jadi pakcik ulang balik. Topik ni adalah can sustainable development impact on sustainable performance? A scenario from Malaysia. Jadi ni title yang kita boleh buat artikel seterusnya yang dah sampai ke 149 dah. Okey. Jadi kita boleh buat satu lagi yang menggunakan tanda soal kan. Jadi can sustainable development impact on sustainable performance? Tanda soal, a scenario from Malaysia. Jadi outline dia intro, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Jadi kita ikut sequence lah 1 2 3 4 5. Okey. Kemudian kita nak tengok, biasanya dalam kualitatif kita akan dapat keluar dia punya, inilah dia punya outcome dia, sama ada theme atau patterns. Jadi sebab tu tajuk ni jadi pattern and themes for tourism industry and exploratory study. Biasa dalam kualitatif yang kita pakai exploratory and exploratory study based on the sustainable development practice. Jadi outline dia intro, literature review, methodology, analysis, conclusion. Okey, analysis, discussion dan conclusion. Okey, baca ulang balik kan. Jadi keseluruhan dia, tajuk dia adalah pattern and themes for tourism industry and exploratory study based on sustainable development practices. Okey. Seterusnya kita dah ke 151. Okey, kita masih lagi dalam tema kualitatif analisis. So tajuk dia combining ideal types of sustainable development and sustainable performance and integrated frameworks of analysis of performance measurement system for tourism industry. So dekat sini ada beberapa idea ya. Pertama, yang keyword dia nak integrated frameworks dalam konsep performance. Jadi dalam sustainable kan kita itu pakcik dia sebut sustainable performance. Okey, kemudian nak tengok dari segi jenis-jenis yang ada dalam sustainable development. Jadi nak tengok jenis dalam sustainable development, kemudian kita akan menzahirkan framework dan kita akan tengok kita punya kebergantungan dependent variable tu adalah berkaitan dengan sustainable performance, tapi kat sini kita pakai performance measurement system, pengukuran dia. Jadi dari segi total title dia akan jadi combining ideal type of sustainable developments and sustainable performance and integrated framework of analysis of performance measurement system for tourism industry. Nanti kita susunlah introduction, literature review, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, seterusnya yang judul yang terakhir untuk yang kualitatif ni, so tajuk dia analyzing the impact of sustainable innovation. So kita pakai sustainable innovation as a driver of tourism entrepreneur and international exploratory study. Masih lagi kita pakai exploratory lah. Exploratory adalah keyword biasa common yang kita gunakan dalam kualitatif. Okey, analyzing the impact of sustainable innovation as a driver of tourism entrepreneur. Tak ada pakcik gunakan lagi istilah ni. Biasa tourism industry, tapi kita boleh juga pakai bila kajian kita melibatkan responden ataupun partisipan yang berkaitan dengan peniaga atau usahawan, kita boleh kata a driver of the tourism entrepreneur and international exploratory study. Jadi kita nak tengoklah kita nak analisis kesan dia sustainable innovation tu menjadi satu driven pemandu dalam menjayakan perniagaan dalam bentuk pelancongan. Satu kajian antarabangsa melihat kepada exploratory study. Okay, so analyzing the impact of sustainable innovation as the driver for tourism entrepreneur at international exploratory study. Kita mulakan dengan introduction, kemudian literature review, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okay, kita dah habis satu sesi iaitu satu siri, iaitu kita dah cover beberapa, saya ingat dekat 10 jugalah 9 ke itu. Itu judul-judul yang bersesuaian dalam konteks kualitatif analisis. Okey, kita pergi pula pada kuantitatif analisis. Jadi kuantitatif analisis ada beberapa lagi nampak macam balance lah. So lebih kurang bilangan judul-judul artikel dalam penyelidikan analisis kualitatif tadi. Kita pergi pula analisis penyelidikan dalam analisis kuantitatif. Okey, kita mulakan dengan paper yang pertama dalam kuantitatif yang dah ke 153. Topik dia adalah ataupun title dia adalah the influence
of Sustainable Development Practice on Tourism Industry, a proposed framework tested. Jadi bila tengok perkataan influence tu sendiri memang kita dah bayang lah. Ini memang ayat yang term yang biasa digunakan dalam penyelidikan kuantitatif. Justru dia punya title, The Influence of Sustainable Development Practice on Tourism Industry, a proposed framework tested. Biasa kita dengar proposed framework, tapi dia bahagian ni yang ni nampak dia sebenarnya dah ada data, iaitu a proposed framework tested. Okay. Nanti outline dia buat introduction, literature review, methodology, analysis and discussion and conclusion. Ingat yang the best punya dia punya title ni, dia buat titik begini, a proposed framework tested. Jadi kita boleh guna juga perkataan tested tu, selain daripada kita asyik guna tulis a proposed ataupun framework analysis, kita boleh jadi a proposed framework tested. Okay. Seterusnya paper yang ke 154 masih lagi menggunakan perkataan influence dan cuma saya tambah jadi influential. Okay. Topik dia adalah influential factors for sustainable development practice, tapi saya tengok professional views. Okey, dalam sebuah thesis atau research grant, mungkin bahagian ni kita bahagian jumpa expert validity. Okey, kita tunjukkan kita punya item, protokol atau prosedur atau sourcing itu kepada expert. Jadi bila jadi artikel, kita tukarlah jadi professional views ataupun expert views, consultant views, tapi dalam kes kita tak professional views. Itu yang menariknya artikel ni. Jadi keseluruhan title dia adalah Influence Factors for Sustainable Development Practice Professional Views. Okey, nanti outline dia di introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, 155. Okey, topik dia adalah simulation lab. Perkataan pertama simulation, itu dah scientific dah. Simulation labs on social, economy and environmental. Jadi kita pakai 3 pillar kat sini lah, social, economy and environmental for sustainable development in Malaysia tourism industry. Baca ulang balik dia punya title, simulation labs on social, economy and environmental for sustainable development in Malaysia tourism industry. Okay, nanti outline dia intro, LR, method, analysis, discussion dan conclusion. Okay, seterusnya dah ke 155. Okay, sorry 156. Okay, topik dia ini berkaitan kan biasa dengan dia ada time series lah. Dalam kuantitatif dia ada time series, siri masa. Okay, sebab tu title dia short and long run impact. Okay, short and long run impact of sustainable development on tourism industry, and empirical evidence. Tadi dah sebut dah short dengan long run impact, dah nampak dah kuantitatif tu, tambah pula empirical evidence. Itu memang kuat yang bahawa ini adalah analisis dalam kuantitatif. So an empirical evidence from nature. Okay, jadi tajuk penuh dia short and long run impact of sustainable development on tourism industry, and empirical evidence from Malaysia. Nanti intro, letaklah literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, 157. Okey, kita gunakan perkataan kat sini adalah principle. Guna pula principle of sustainable development. Jadi asas lah dalam sustainable development in tourism industry. Kemudian kita nak buat an analysis lepas tourism industry tu an analysis of long term successful good practices with practitioner validation. Kita nak tengok benda tu adalah bersesuaian amalan yang baik melalui pengesahan dengan practitioner. Okey, nak tengok dari segi sejauh mana sustainable development di industri pelancongan tu dalam menunjukkan sebuah analisis jangka masa panjang dalam amalan yang terbaik dan juga telah disahkan oleh practitioner. Jadi jodoh penuh dia adalah Principle of Sustainable Development in Tourism Industry, and analysis of long-term successful good practices with practitioner validation. Okay, so outline dia introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okay, 158. Okay, kita tak guna lagi perkataan ni. Okay, dah gunakan factors, dah gunakan influence, kita guna pula antecedents and outcome for sustainable culture management. So culture management ni one of the pillar dalam sustainable developments in Malaysia tourism industry. Baca ulang balik dia punya title, antecedent and outcome of sustainable culture management developments in Malaysia tourism industry. Okay, nanti buat online macam biasalah. Yang ni kita kena kekalkan sebab kita buat original artikel. Mesti ada introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion.
Seterusnya, paper yang ke-159. Okey, kita dah pergi kepada perbincangan yang kita boleh ambil dalam konteks bab 3 sikit. Yang kat sini jadi judul dia, jadi title dia Methodological Road Mapping, Methodological Road Mapping for Sustainable Development, a study for centering resonance analysis in Malaysia tourism industry. Okey, tajuk dia Methodological Road Mapping for Sustainable Development, a study for centering resonance analysis in Malaysia tourism industry. Nanti intro, kemudian literature review, methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, 160. Okey, yang paper yang kita boleh terjemahkan bila kita ada data ataupun buat penyelidikan dalam kuantitatif. Okey, sustainable human management and sustainable social responsibility. Kat sini kita ambil dua pillar, iaitu human dan social. And segmentation analysis, kita buat a segmentation analysis in Malaysia tourism industry. Jadi saya ulang baliklah dia punya tajuk, sustainable human management and sustainable social responsibility, a segmentation analysis in Malaysia tourism industry. So dia ada introduction, nanti ada literature review, ada methodology, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, seterusnya, pakcik terus je supaya nak bagi banyak idea. Okey, 161. Topik dia kita pakai sustainable economic growth. Ni pun one pillar lah dalam ekonomi, kita pakai economic growth. Sustainable economic growth in the base of the pyramid markets, a cluster analysis. Kita pakai cluster analysis. Tadi resonance analysis. So kita pakai a cluster analysis and implication for global tourism industry. Jadi topik dia sustainable economic growth, SEG, in the base of the pyramid market, a cluster analysis and implications for global tourism industry. Tadi kita boleh gunakan international, jadi kita pakai global lah, global tourism industry. Jadi tajuk dia sustainable economic growth in base of the pyramid markets, a cluster market, a cluster analysis and implication for global tourism industry. Itu judul dia. Nanti kita susun outline dia, intro, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, kita masih lagi dalam analisis penyelidikan kuantitatif. Topik yang ke-162, interactive visualization in big data. Okay, kita pakai big data in the field of the sustainable development, a survey of current practice and potential barriers for adoption in tourism industry. Jadi pakcik ulang balik, tajuk dia panjang sikit. Interactive valuation of big data in the field of the sustainable developments, a survey of current practices and potential barriers for adoption in tourism industry. Saja kita tajuk yang pendek kan, bagi tajuk yang panjang sikit supaya nak bagikan idea yang okey, kita mungkin dalam satu kajian tu mungkin kita banyak cover topik, tapi topik tu kecil-kecil. Jadi kita bolehlah bincangkan, kita ada data, mungkin data kita sampel yang besar, lepas tu jadikan off big data, interactive visualization, kemudian kita nak fokus dalam field sustainable development. So gimana kita gunakan survey tu, dalam komponen tu, dalam tu ada benda-benda praktis yang baru ataupun current practice. Sebab tu kita gunakan current practice dan ada potential barrier for adoption. Maksudnya kita ada obstacle sedikit, cabaran, challenge. So kita punya outline tetap sama, introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, kita menggunakan pillar pula. Selain daripada kita gunakan sustainable development, kita boleh gunakan sustainable pillar lain, sustainable human, sustainable culture, sustainable economy, sustainable social dengan sustainable environmental. Okey, untuk paper yang 163 dia punya title dia adalah Sustainable Social Responsibility and Sustainable Economic Growth and empirical analysis for tourism industry. And tadi mungkin pakcik ada contoh tunjuk satu je pillar pakai sustainable economic growth, tapi kat sini kita masukkan dua, sustainable social responsibility kita gabungkan jadi sustainable social responsibility and sustainable economic growth and empirical analysis for tourism industry. Nanti susunlah dekat kita punya online tu, introduction, literature review, method, analysis, discussion dan conclusion. Okey, yang terakhir untuk kita ni yang ke-164. Nanti kita sambung pula untuk siri akan datang 165. Jadi 164 tu siri yang keempat yang terakhir kat sini dalam analisis penyelidikan kuantitatif. Tajuk dia a test. Tengok a test pun dah tahu dah kuantitatif. A test for sustainable development model using partial least square part modeling. Okey, nanti kita akan sambung lagi ni moderating, mediating, yang part modeling ni dekat siri yang terakhir nanti, yang siri yang kelima. So yang terakhir malam ni topik dia, saya ulang balik,
a test for sustainable development model using partial least square part modeling. Bila nak buat modeling tu kita ada, bila kita ada maksudnya nak kaji dari segi direct, kita boleh juga study indirectly. Jadi topik ni kita nak test. Sebab tu topik jadi a test for sustainable development model using PLS, partial least square part modeling. Nanti online dia kita letak juga intro, kemudian literature review, introduction, literature review, research methodology, analysis, discussion dan conclusion. Okey, alhamdulillah daripada 145 tadi sampai ke 164 judul yang kita nak bincang dalam konteks analisis memang sangat banyak. Di sini pakcik nak tekankan bukanlah kita mengeluarkan artikel daripada 145 dan 164. Okey, itu mungkin bab 1, bab 2, bab 3 itu macam ni. Dalam bab analisis ni pakcik cuba tunjukkan kepelbagaian. Okey, mungkin ada yang macam nampak macam similar tajuk dia, sebab itu tengok 1 ia 2. Jadi dia nampak macam tajuk dia sama. Okey, ini adalah option masing-masing. Bila you nak buat artikel, dia tengoklah mana yang bersesuai dengan suit. Bila nak buat artikel, dia boleh pinjam saya punya 164 ni, ubah sesuai, masukkan dia punya artikel. You buat topik lain, katalah leadership, a test for leadership transformations model using partial least square parts modeling. Jadi boleh tukar-tukar tu ikut kesesuaian bidang masing-masing. Alhamdulillah, banyak yang kita kongsikan. Jangan rasa macam penat, jangan rasa macam banyaknya, positif. Sebab ilmu ni pakcik kena sampaikan, pakcik nak habiskan sampai bab 5. Pakcik nak cuba nak tunjukkan berapa banyak kita boleh hasilkan artikel. Walaupun tak dapat sampai 200 artikel, tapi sebenarnya kita dah usaha jaya. Pakcik sedikit sakit, sama-sama lah kita bantu-bantu dalam memikirkan apa tajuk-tajuk yang sesuai. Pakcik pun bukan sekadar saja buat title ni, memang pakcik rujuk artikel-artikel yang dah terbit, kemudian kita ubah sesuai. Mungkin 2-3 artikel combine jadi satu artikel, ataupun kadang-kadang satu artikel pakcik jadikan 2 artikel sebab nampak jadi terlalu panjang. Okey, lagi sekali pakcik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan beberapa jodoh lagi. Mungkin sedikit laju sebab pakcik sebut je direct, sebab bukan apa, saya rasa you ada faham dah flow ni. Contoh dia punya outline dalam bab analisis tak boleh lari, 5 tu je analisis, 5 atau 6 analisis apa, introduction, literature review, method, analysis, discussion dan conclusion. Mungkin sebelum-sebelum ni bab 1, 2, 3 kat situ yang berbeza. Bila nak jodohkan artikel, outline kita berbeza-beza, lain sikit rupa dia. Tapi dekat analisis, outline dia tetap sama. Jadi sebab tu jadi macam walaupun banyak, jadi cepat pula video ni rakam kerana tak sampai setengah jam. Okay, lagi sekali pakcik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan bab 4 dan siri yang keempat ni. Semoga bermanfaat. Kita jumpa nanti untuk siri yang kelima, iaitu dalam analisis penyelidikan, iaitu bab 4, dan untuk siri yang terakhir iaitu siri 5, iaitu bab 4 dan siri 5. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf. Semoga terus sukses dan memperoleh manfaat dengan sedikit ilmu ini. Semoga semuanya dalam keadaan selamat dan pakcik doakan semoga berjaya semuanya. Assalamualaikum.